Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi kita di channel Malaysia Respon. Saudara-saudara, pada kali ini kita akan mengupas dua isu dalam satu konten, yaitu yang pertama adalah tentang penularan COVID yang sejak kebelakangan ini angkanya agak merisaukan kita. Yang kedua, hubungan di antara penularan COVID ini dengan isu pemboikotan kita terhadap produk-produk Israel. Oke, saudara-saudara, kita mulakan dengan isu boikot. Pemboikotan kita terhadap produk-produk Israel ini merupakan tindak balas terhadap isu yang berlaku di Palestina. Kita berpikir bahawa dengan memboikot produk-produk Israel sedikit sebanyak, kita akan melemahkan sedikit sendi perekonomian mereka. Kita tahu kekuatan Israel selain daripada teknologi dan persenjataan, mereka juga mempunyai kekuatan ekonomi. Jadi dengan secara tidak langsung, apabila kita berhenti dari menggunakan atau membeli produk-produk mereka, paling tidak kita akan melemahkan sedikit sendi-sendi perekonomian mereka. Oke, saudara-saudara, tindakan ini betul, tindakan ini bijak, tetapi caranya kurang sesuai atau kurang bijak. Oke, jadi saudara-saudara pasti bertanya, cara apa yang saya anggap kurang bijak itu? Satu saya, saudara, kita boleh memboikot. Habis-habisankah atau tidak, itu terserah pada kaedah kita. Tetapi cuma ada satu silapnya, yaitu apabila kita memboikot satu produk daripada pengusaha atau pengeluar atau lawan yang cukup besar dan gah, maka kita tidak seharusnya mewar-warkan secara umum pemboikotan berkenaan. Cara kita harus secara senyap, biar mereka tidak tahu bahawa kita melakukan pemboikotan terhadap mereka. Memanglah cara ini agak sedikit sukar, karena untuk menyampaikan mesej pemboikotan secara masif, kita perlu mewar-warkannya. Tetapi alangkah baiknya jika perencanaan ini daripada peringkat atas, kita salurkan dan sebarluaskan melalui herseh sesama kita sahaja. Tidak perlu kita war-warkan di media massa atau media terkemuka. Jadi saudara-saudara, dengan tidak sedar bahawa mereka diboikot, mereka akan terus-menerus melakukan proses perekonomian mereka seperti biasa. Dan apabila hal ini berlaku, mereka akan mengalami kerugian. Oke, ada dua implikasi ya. Pertama, tadi, kalau mereka tidak sedar, mereka akan mengalami kerugian. Contohnya, McDonald. Apabila mereka tidak sedar bahawa mereka diboikot, mereka akan terus membeli amount daging yang sama, mereka akan terus membeli timun yang sama, keju yang sama banyaknya untuk mereka jual. Tetapi jika mereka sedar mereka diboikot, secara tidak langsung mereka akan menghadkan pembelian barang berkenaan. Jadi sisa atau buangan atau barang tidak terpakai daripada pembelian secara pukal yang banyak ini akan berkurangan. Jadi mereka tidak terlalu rugi. Kalau mereka tidak sedar, mereka akan terus membeli. Kedua, apabila mereka sedar mereka diboikot, maka mereka akan mengambil tindakan precaution. Contohnya, secara public relation atau secara perhubungan awam, apabila Israel sedar mereka diboikot, maka mereka mula menjalankan counter attack mereka. Okey? Mereka mula mengeluarkan nada-nada perhubungan awam yang positif. Contoh dalam isu McDonald sekali lagi, apabila mereka terus mengeluarkan kenyataan-kenyataan akhbar yang kononnya mereka begitu-begitu begini, jadi akhirnya ada di antara kita yang terpancing atau terpengaruh dengan public relation statement mereka. Sampai kita boikot tidak boikot, boikot tidak boikot. Dan akhirnya ada di antara kita yang tidak memboikot. Jadi saudara-saudara, apabila mereka tidak sedar mereka diboikot, mereka akan leka dan mereka akan rugi lebih banyak. Tetapi apabila mereka sedar, mereka akan melakukan dua hal tadi. Yang pertama, mereka akan menghadkan pembelian barang-barang modal bahan-bahan mentah mereka. Yang kedua, mereka akan bertindak balas secara mengeluarkan public relation statement secara bijak untuk mempengaruhi kita semula. Mereka akan cuba menyederhanakan keadaan melalui statement-statement mereka. Jadi saudara-saudara, COVID-19, apa kaitannya dengan tindak balas mereka pula terhadap pemboikotan kita? Seperti yang kita dengar saudara-saudara, Benjamin Netanyahu telah berjanji bahawa beliau akan membalas tindakan orang-orang yang memboikot Israel. Dan dua negara yang paling kuat memboikot Israel di bahagian timur dan di seluruh dunia inilah secara amnya adalah Malaysia dan Indonesia. Jadi kita perhatikan saudara-saudara, angka COVID di dua negara ini meningkat. Tetapi di Thailand tidak meningkat, di Filipina tidak meningkat, di Australia, di Jepun, di China tidak meningkat.
Di India tidak meningkat, tetapi di dua negara yang berpenduduk Muslim progresif di bagian timur, ianya meningkat. Agak pelik. Tapi jangan pelik saudara-saudara, kita tahu bahawa segala kejahatan di dunia termasuk COVID-19, ethnic cleansing dan sebagainya, ini adalah perbuatan Israel. Jadi mereka koyak dengan pemboikotan, maknanya usaha pemboikotan kita sedikit berjaya lah, atau mudah-mudahan besar jayanya. Mereka terkoyak daripada tindakan boikot, maka mereka mengambil tindakan drastik, yaitu menyebarkan kembali penularan COVID. Memang dia tidak akan sebarkan setakat angka dan menyerang orang itu sampai mati saja dengan COVID. Tetapi kita berkemungkinan, worst to worst, kita akan kembali kepada PKP, tutup sektor ekonomi dan macam-macam. Jadi ini akan melemahkan kita pula dari segi ekonomi. Jadi nampak bijaknya Israel apabila mereka tahu tindakan kita. Jadi untuk berlawan dengan musuh yang begini, yang mempunyai kebijakan yang licik, maka kita pun harus melicikkan juga cara kita. Boikot boleh, tapi lain kali senyap-senyap boikot. Tidak payah war-warkan, tidak payah kau pergi demo sana, demo sini cakap boikot. Diam-diam boikot. Boleh buat, bukan tidak boleh buat. Boleh buat, saudara-saudara. Ya, tanamkan dalam hati. Ingatlah, Allah Ta'ala menurunkan cubaan atau ujian di Palestin ini kepada kita untuk berfikir. Bukan untuk bertindak saja, tapi untuk berfikir. Okey? Kita perbanyakkan demonstrasi solidariti di jalanan, tetapi sedihnya saf solat subuh kita masih kurang. Okey, kita perbanyakkan kunut nazilah, tetapi masih solat wajib kita atau ibadah wajib kita kurang. Jadi apa yang Allah minta pada kita untuk fikir adalah untuk memperkemaskan kembali saf kita, untuk mempertingkatkan lagi iman kita, dan untuk mempertajamkan fikiran kita melawan lawan yang licik ini. Ya, bukan sekadar berteriak sana sini, tidak perlu saudara-saudara. Macam kes baru, kes pemboikotan terhadap Zara. Kita pergi ke kedai Zara kita conteng letak Gaza. Tidak perlu. Kita jangan stoop to the same level with them. Okey? Dia jahat, biar dia jahat. Kita buat cara kita. Okey? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan pemboikotan kita berjaya dan mudah-mudahan tindakan mereka menyebarluaskan COVID kembali gagal.